Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kita bertemu lagi pada hari ini dalam satu program bersempena dengan Hari Autism ataupun Bulan Autism Sedunia untuk tahun 2022 ini. So, dengan tema kita pada tahun ini, Inclusive Quality Education for All, dia seakan ada nak kata kesinambungan Dr. ini. Tahun lepas kita bercerita tentang inclusivity in employment, occupation kan. Jadi tahun lepas pun ketika kita punya perbincangan tu kita ada sentuh tentang pendidikan juga. Pendidikan terutamanya untuk anak-anak yang ada masalah autism dan juga masalah-masalah perkembangan yang lain. Okay, jadi untuk hari ini kita ada tetamu istimewa lah. Okay, tetamu istimewa kita seorang pengidap autism yang dewasa lah. Okay, sebelum ini mungkin bila kita sebut tentang autism spectrum disorder itu sendiri, stereotip masyarakat mesti terbayangkan seorang kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku, yang mempunyai isu dari segi perkembangan lewat perkembangan bercakap dan juga perkembangan yang lain. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kanak-kanak yang mempunyai masalah perkembangan itu pada satu masa akan menjadi dewasa. So topik fokus kita pada hari ini adalah untuk melihat proses perjalanan seorang pengidap autism daripada zaman kanak-kanak masuk ke zaman persekolahan dan seterusnya menginjak ke alam dewasa. So tetamu kita pada ini iaitu Nur Izalia binti Mazlan, berusia 21 tahun, baru saja menamatkan pengajian di Universiti Sultan Azlan Shah dalam bidang diploma multimedia dan dakwah kan. Dan baru-baru ini baru saja ditampilkan di dalam program Bual Bicara di Eswa Awani kan, lebih saya rasa dalam minggu lepas. So ini saya kira program kedua untuk tahun inilah yang disertai oleh Nur Azalia. So di sebelah Nur Azalia adalah Puan Zarina, so ibu kepada Nur Izalia. So kita sama-sama kita akan berbincang jugalah nak melihat dari sudut pandang seorang penjaga berkaitan dengan bagaimana cabaran-cabaran untuk nak membesarkan anak-anak yang mempunyai masalah autism ini. Okey. So tanpa melengahkan masa, saya rasa kita akan mulakanlah dengan soalan pertama untuk Izalia. Okay, bolehkah Izalia kongsikan secara ringkaslah perjalanan pendidikan Izalia dari peringkat prasekolah sehingga tamat pengajian tinggi. Contohnya daripada prasekolah kemudian pergi ke pendidikan rendah, pendidikan menengah dan seterusnya sampailah Izalia tamat diploma multimedia dan dakwah di USAS itu. Okey, Izalia? Okey, masa 6 tahun saya dapat pendidikan di Tabika Berpaduan. Dan pada 7 tahun tu saya dah dimasukkan dalam kelas pendidikan khas selama 2 tahun di Sekolah Mata dan mula beli ke pendidikan perdana melalui program inklusi dan dapat kompetisi biasa iaitu 2A, 2B, 1C. Dan lepas tu saya menginjak masuk ke Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Burhanuddin, di mana pada masa saya tingkatan 1 dulu, nama saya dah dikeluarkan daripada program pendidikan khas. Sehingga tahun 2018 dan saya dapat peperiksaan 5A, 3B, 1C dan peperiksaan SPM. Saya dah lanjut pengajian di Universiti Sultan Azlan Shah dalam diploma multimedia dengan dakwah. Kenapa saya pilih bidang tersebut? Sebab saya disebabkan minat saya dalam animasi dan juga muzik. So maknanya Izalia bermula di program pendidikan khas PPKI kan? Ya. PPKI di prasekolah PPKI. Tabika Perpaduan biasa. Itu tadi ke aliran perdana, kita masuk ke PPKI di sekolah rendah mana? SK Matang. SK Mata. Ya.
Okay. Sampai darjah berapa? Sampai darjah 6 lah. Sampai darjah 6. Ha. Okay. Okay. Mana 6 tahun di sekolah rendah tu memang sepenuh masa di PPKI lah. Tak, dia 2 tahun di PPKI. Okay. Kemudian sebab dia punya pencapaian dia macam selepas 2 tahun di PPKI tu pencapaian dia agak memberangsangkan. So pihak sekolah cadangkan untuk dia diinklusifkan lah. Okay. So So maksud ditukar ke aliran perdana. okay. Untuk pada usia 9 tahun dia masuk tahun 1. Okay. Dan lepas tu pencapaian dia masih okey. Dia macam elok. So macam saya ambil keputusan untuk skip tahun 2. Aha. So masukkan dia ke tahun seterusnya, terus lompat tahun 3. Okay. Dan dia tahun 3, tahun 4 saya skip tahun 5 dan terus ke tahun 6. Dan dia ambil IPSR sama dengan rakan sebaya dia lah. Okay. So mana jimat 2 tahun lah. Jimat 2 tahun. Jimat 2 tahun di situ. Okay, Izalia masa tu rasa macam mana? Sebab Izalia yalah dari segi kronologi waktu darjah tu dia dah lompat kan, mungkin lompat kelas tu. Izalia rasa struggle ke nak kejar balik apa ni syllabus. Saya rasa macam masa tu struggle jugalah sebab masa saya dalam darjah 1 dulu kan saya tak sama umur dia. Saya lagi tua daripada rakan-rakan dalam kelas tu. Okay. So Dan macam masa saya darjah 4 dulu saya ada jugalah struggle untuk pick up satu subjek yang dalam kelas tu. Okay. Yang untuk tahun 6 tu dia akan struggle sikit lah sebab dia skip tahun 5. Okay. Kan di mana macam subjek biasa dia tahun 5 ni dia susah sikit kan. So di tahun 6 tu, tapi sebab saya jenis yang ajar sendiri. So saya banyak jumpa guru-guru dia. So tanya macam mana nak jawab soalan macam ni kan. Okay. So lepas tu saya akan apply dekat rumah lah untuk ajar dia sendiri. Okay, so banyak juga kita banyak inisiatif sendirilah yang puan ambil lah untuk nak bantu dia Izalia bukan lah. masuk PPKI dan seterusnya inklusif, bukan macam kita tunggu dan lihat. Contoh macam mula-mula tu masuk inklusif, dia orang pertama kali isi soalan menggunakan kertas objektif. So macam saya tengok result dia, kenapa dia result dia rendah. So saya rupanya dia first time dia guna kertas objektif tu, so dia tak tahu kan. So saya minta pihak sekolah bekalkan saya kertas objektif tu, saya buat latihan menggunakan kertas objektif tu dekat rumah. Lepas tu saya tengok memang result dia dah okey balik. Okay. So kadang-kadang kita kena cari sebab dekat mana, benda ni kenapa kat sini, kenapa dia jadi macam ni kan. Dia mungkin ada yang dia tak faham kan. So kita kena pastilah kenapa dia tak boleh nak perform seperti yang sepatutnya, bukan dia terus nak menyalahkan dia ataupun nak mengata dia malas dan sebagainya lah. Kena cari sebab dia kenapa macam ni kan. Sebab dia orang tak bukan jenis yang macam terima dan boleh apply benda tu. Kadang-kadang kita dekat rumah yang kena double ajar kan. Betul. Bagaimana pun melihat potensi Izalia dalam pembelajaran bermula dari peringkat prasekolah sampailah dia tamat diploma di universiti tu? Masa peringkat prasekolah tu tak ada apa-apa kemajuan. Dia masih tak boleh bercakap. Dia banyak masih bergerak lah dia, sebab Izalia dia autisme dia yang macam dia suka tutup telinga. So dia tantrum ada sikit. Lepas tu dia jenis yang berjalan. Dia suka berjalan, dia tak suka duduk. So masa tadika perpaduan tu dia tak ada guru-guru lah banyak membantu. Apa yang saya suka dengan guru-guru dia yang terdahulu tu, Cikgu Liza dengan Cikgu Izan masa tu, dia ada jadikan kawan-kawan tu buddy. So macam bila Izalia sampai kat tadika, ada kawan yang tunggu. Lepas tu dia akan tolong ambil kasut Izalia simpan dekat rak. Lepas tu dia akan bawa Izalia masuk duduk sekali dalam kelas. Tu masa tu saya macam berterima kasih sangatlah dekat Cikgu Liza dengan Izan, sebab dia orang boleh tak macam setengah cikgu mungkin tak boleh handle kan. Tapi dia orang ada satu cara, ambil kawan-kawan jadi buddy yang macam tu lah. So mana cikgu pun ada inisiatif dia sendiri kan, sebab kita kalau Dato' ini pun mungkin terbiasalah dengar cerita daripada parents mana cikgu-cikgu di
prasekolah aliran perdana ni, bila dia tengok anak-anak yang lain daripada kebiasaannya, dia orang yalah menasihatkan ibu bapa untuk bawa keluar lah, bawa pergi ke tempat-tempat lain lah, apa semualah. Ya. Tapi di dalam kes Izalia ni, cikgu-cikgu tu dia come up with their own ideas lah, macam Ya. mana nak membantu kan, Nak membantu. supaya Izalia tak rasa tersisir dan sebagainya lah. Selagi kanak-kanak tu dia tidak mencederakan kawan-kawan yang Ya. lain lah, so dia masih boleh handle lah. Ya. Masa tu dah tahu ke ada autism? Belum tahu. Oh, masa tu belum So, tahu. masa tu tahun 2007, 2006, 2007 kurang pengetahuan kan. Kita pun macam internet pun kurang. Doktor masa tu dah bagi tahu ke ada autism ke memang tak tahu belum langsung? lagi. Oh, memang tak tahu langsung lah. Sebab mula-mula ingatkan dia speech delay tu disebabkan ayah dia selalu kata, oh dia dulu pun speech delay kan. So saya ingat macam, oh biasa lagi lah. So kami just masukkan tadika. Saya ada nampak macam masa tu autisme memang kurang pengetahuan kan, tak di-expose. Kita pun, saya rasa mungkin dalam nisbah 1 dalam 10,000 orang kan. So macam memang tak tahulah. Lepas tu bila dah nak masuk sekolah, baru saya terfikir, saya kata, oh saya kena bawa juga pergi hospital kan. So saya bawa ke hospital, lepas tu jumpa lepas doktor dah diagnose dia mild autism, then baru kita decide lah lepas tu nak buat macam mana. Tu masa tu yang masuk PPKI masa Ya. ajar 1 tu. Okey lah, so kita teruskan dengan Dr. Amy lah. So tadi Izalia sendiri telah ceritakan perjalanan pembelajaran dia daripada prasekolah sampai ke universiti dan cabaran-cabaran yang dihadapi. Dan Ibu Izalia sendiri pun ada cerita lah apa inisiatif yang diambil untuk membantu Izalia bagi menghadapi segala cabaran sepanjang tempoh pembelajaran tu. So jadi autism itu sendiri kita boleh lihat daripada spektrum yang berbeza kan. Terutamanya yang anak-anak autism yang ada kefungsian tinggi, mild autism dengan kita panggil high functioning. So apakah antara cabaran-cabaran yang Dr. ini biasa lihat lah di kalangan anak-anak yang autism berkefungsian tinggi ini yang dihadapi dalam tempoh persekolahan mereka? So pertama sekali saya ingin ucapkan syabas lah kepada Duk Izalia dan Puan Zarina sebab berjaya sampai ke tahap ni ya, sebab memang macam Puan Zarina buat tu memang itu cara yang saya tengok ibu bapa yang mana lebih semangat, lebih ada inisiatif, anak-anak dia akan lebih berjaya. Sebab kalau harap proses tu ikut je, okey masuk PPKI, tak apa, tunggu dia, memang kita tak capai yang semaksimum yang mungkin lah ya. Saya rasa masalah cabaran yang dari segi akademik yang kanak-kanak autisme ni, mungkin sebab autisme ni dia satu yang sangat luas. Pasal tu kita kata spektrum, so macam Dr. Jalil sebut tadi ada yang high functioning, so macam Izalia ni yang boleh berfungsi tinggi lah. Ada yang mungkin ada masalah pembelajaran. Jadi dan macam Puan kata, kalau dulu 2006, 2007 tu bukan sampai sekarang pun ada orang yang tak berapa nak tahu pun kan. Jadi kalau ibu bapa pun tak tahu, guru-guru pun mungkin tak ada pengetahuan mengenai autism ni macam mana, dan kadang ada salah sangka. Jadi macam ada pesakit saya yang sepatutnya boleh dia memang dapat nombor 1 sampai 5 dalam kelas, tapi sebab dia diagnose autism, guru dia kata oh patut masuk PPKI. Walaupun sebenarnya dia pencapaian dia lebih baik dari kanak-kanak lain yang tak ada autism ya. Jadi itu salah satu cabaran dia. Selain dari itu, kanak-kanak yang ada autism lebih kurang 50% mungkin ada ADHD lah, masalah hyperaktif dan kurang tumpuan. Jadi itu lagilah complicated sebab mungkin macam ada ciri-ciri macam Puan Zarina cakap tadi, macam Izalia
selalu jalan-jalan ya. Masa tu memang jalan-jalan maksudnya memang tak boleh duduk diam ke atau suka jalan? Dia Memang memang akan berjalan. Akan Dia berjalan. tak boleh duduk lama. Ya. Jadi sebab kanak-kanak yang ada autisma ni lebih kurang 50% ada ADHD, Oh. masalah hyperaktif dan kurang tumpuan. Jadi bila ada hyperaktif dan kurang tumpuan ni memang dia tak boleh duduk diam, dia tak boleh fokus lama. Jadi itu lagi complicated lah. Dari segi pembelajaran tu dah lah mungkin ada masalah dari segi tuturan, lepas tu tak boleh fokus. Jadi dalam kelas pun mungkin tak boleh nak ikutlah pelajaran ya. Selain dari itu dari segi akademik cabaran lain sebab pendidikan khas kita macam dia standard je kan. Semuanya pelajarannya dia tak ada yang beza-beza lah, macam kanak-kanak ni ada keistimewaan sendiri, kita macam pupuk keistimewaan dia kan. Semua silibus dia sama. Kan. Jadi kadang itu yang jadi macam budak-budak pun kadang macam bosan. Sebab kadang-kadang ada autisma yang mungkin lebih kata berkeupayaan, dia dalam kelas yang sama dengan mungkin yang ada masalah pembelajaran. Jadi dia boring. Dia kata yang ni dia dah tahu dah. Jadi dia tak nak. Tapi mungkin dia punya subjek lain ada yang tak berapa bagus. Jadi tak boleh nak dinaikkan kelas. Jadi mungkin dari situ saya harap di masa depan kita akan ada di Malaysia akan ada plan individu pelajaran lah. Macam di negara maju. Jadi setiap kanak-kanak tu dia ada plan dia sendiri. Apa kelebihan dia, apa kelemahan dia. Jadi apa yang kita kena fokus, apa yang kita kena bantu. Jadi itu saya rasa belum lagi lah setakat ni. Jadi itu harapan saya lah untuk masa depan. Ya. Jadi saya rasa itu antara cabaran-cabaran lah saya rasa yang kita hadapi. So untuk Izalia sendiri, apakah cabaran terbesar yang pernah Izalia hadapi sepanjang tempoh bila berada daripada sekolah prasekolah sampailah Izalia tamat diploma multimedia dan dakwah tu? Saya ketika tadi kan saya masalah dalam faham apa yang cikgu ajar tu. Especially dalam subjek yang tertentu macam bahasa Melayu dan cikgu matematik. Setiap kali saya tak faham kita mana yang topik. Masa saya nak ulang kaji itulah. Especially matematik tu. Pasal yang akan selalu tolong saya dalam buat mana-mana soalan. Cari kertas-kertas SPM, contoh soalan SPM yang dulu. Ini especially dalam, kalau contoh macam dalam bahasa Melayu kan, bahagian yang komsas ni, sastra ni, saya tak berapa faham. Jadi Pak saya lah yang tolong bimbing saya pasal nak tahu jalan cerita dia macam mana. So dulu pernah ada isu buli tu Izalia sepanjang daripada sekolah sehingga masuk ke universiti? Sekolah ni tak sangat, tapi ada jugalah. Disebabkan oleh kawan saya tak berapa faham pasal autism masa tu. Jadi tu yang diorang gunakan saya macam kadang-kadang ada yang uji saya macam tak betul. Ada jugalah macam dia orang tak bawa buku teks, dia orang dah ambil buku dia, dia orang suruh dia kongsi dengan orang lain. So yang bully ni dia guna buku teks Izalia dan Izalia buat kongsi dengan orang lain. Tapi macam saya, bila saya tahu benda macam ni berlaku, sebab dia akan ada kawan yang macam buddy lah saya katakan, saya akan ada bagi tahu nanti kalau apa-apa tolong bagi tahu kan. So kawan ni sampaikan, so saya akan pergi ke sekolah, jumpa guru kelas ke apa kan, saya akan bagi tahulah ada kawan macam ni, okey dia buat macam ni kan. Sebab saya tak nak benda tu kebiasaan juga bagi yang anak-anak lain kan, macam bully kan. Macam tu lah. Kira masa saya dengan sekolah tu macam saya sentiasa pergi ke sekolah, berinteraksi dengan guru. Berkenaan dengan sistem pendidikan di negara kita ni lah, terutamanya sistem pendidikan khas. Jadi apa pendapat Puan tentang
sistem pendidikan khas di negara kita ni? Untuk masa Izalia ni yang saya nampak, okey, mula macam doktor kata tadi, diorang memang campur. Down syndrome, autisme, dyslexia semua kan. Ya. So diorang campur. So kita tak tahulah keperluan budak ni macam mana, keperluan budak ni macam mana. So bila saya tengok terbaru kawan-kawan yang ada anak autisme, ada yang anak tak boleh sesuaikan diri lagi dengan rakan-rakan. Dia macam asyik menjerit kan. So cikgu rasa benda tu bermasalah. Saya rasa macam pelajar yang ni sepatutnya dia dah diletak untuk tak boleh belajar lagi lah. Dia mesti ajar untuk sesuaikan diri. So tak boleh campur dengan pelajar-pelajar yang lain lah. Yang pelajar yang berkeperluan lain. Ya. Tapi itu mungkin beberapa tahun yang lepas lah. Tapi yang saya faham sekarang ni dalam kelas pendidikan khas ini dia ada peringkat-peringkat dia kan. Ada peringkat yang mungkin dia tak boleh mengurus diri, kepada peringkat yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih baik daripada yang lain lah. Dia bergantung kepada sekolah lah. Saya rasa yang sekolah besar mungkin dia boleh macam grupkan lah ikut kebolehan. Tapi sekolah yang mungkin kecil macam SK Matang, saya rasa sekolah Dia campur. sekolah kecil kan. Jadi mungkin kelas pendidikan khas tak banyak. Jadi dia campur. Tapi saya harap sekarang tu ini sebab ini dah lama kan. Harap sekarang lebih baik dari itulah kita harap. Jadi Puan rasa sistem pendidikan khas di negara kita gini adakah dia membantu mengoptimumkan potensi yang ada pada Izalia tu? Pada masa Izalia, masa 2006-2007, saya rasa banyak membantu. Sebab daripada dia tak boleh bercakap, dia tak boleh bergaul sangat, dia asyik nak tantrum. So bila lepas 2 tahun dekat PPKI tu, saya nampak dia dah boleh bercakap. Dia boleh bertutur. Mungkin saya tak tahu adakah itu macam perubahan. Mungkin sebab dia interaksi dengan kanak-kanak lain mungkin. Tapi sampai dia boleh berpindah ke inklusif lah. Daripada dia asyik berpusing, bila dia masuk aliran perdana dia dah boleh stay. Dia tak ada berpusing dah dekat inklusif, masa inklusif dia dah macam gerak-gerak, tak ada dah. Dia boleh duduk sampai habis waktu semua kan. So macam bagi saya PPKM ni banyak membantu lah. So, jelas mana interaksi dengan kawan-kawan tu, interaksi dengan kawan-kawan kita panggil interaksi sosial tu sendiri banyak juga lah dia membentuk perilaku ataupun kawalan diri lah kepada Izalia pada waktu itu lah. Termasuk juga guru-guru yang memberi bimbingan, tunjuk ajar dan sebagainya. Okay. Izalia rasa macam mana? Adakah sistem pendidikan yang Izalia lalui daripada sekolah rendah sampai ke universiti ni menyokong dan membantu individu yang mengidap masalah autism atau secara umumnya individu yang berkeperluan khas lah? Apa pendapat Izalia? Bagi saya rasa sistem pendidikan di negara ni memang menyokong untuk membantu individu pengidap autism macam saya yang autism yang berkefungsian tinggi. Sebab dulu masa saya 6 tahun dulu saya langsung tak pernah cakap. Daripada tak bercakap tu sampai saya boleh bercakap sikit. Dan daripada saya tak pernah bergaul dengan kawan-kawan, musim macam mak saya cakap tadi, sampai saya boleh tutup, boleh duduk, boleh bergaul dengan kawan-kawan saya. Mungkin Kira macam ada macam dia dah pendidikan hasil macam lebih mata saya lah. So maknanya sepatutnya tak ada lah orang cakap apa kekangan untuk ibu bapa nak menghantar anak-anak yang ada masalah autism ke masalah pembelajaran ke untuk masuk ke pendidikan khas ni kan. Bagi saya kan mungkin ada setengah ibu bapa ni dia macam takut untuk anak dimasukkan ke PPKI sebab kalau tengok mungkin dia akan bergaul dengan pelajar-pelajar yang sindrom Down kan. Yang macam-macam lah dia punya keupayaan kan. Saya rasa tu salah satu sebab ada setengah ibu bapa takut nak hantar anak ke PPKI. Macam saya
sebelum saya daftar Izalia PPKI, masa tu cikgu penyelaras di SK Matang, Cikgu Samsiah lah. Ya. Saya telefon dia, lepas tu dia cakap, Puan, dia kata sebelum Puan buat keputusan, Puan datang melawat sekolah ni dulu, bahagian PPKI, dia kata. Ya. Puan tengok macam mana keadaan kami kat sini, dia kata, baru Puan buat keputusan. Jadi saya datanglah dengan Izalia, saya bawa Izalia datang, masa tu Izalia 6 tahun lah, dah hujung-hujung kan. Dan hujung di tadika tu saya datang bawa dia, lepas tu saya melawat. Mula kita memang terasa lah, oh PPKI kan semua pagar bergrill kan. So macam anak-anak kita macam terkurung kan. Macam saya rasa itu ada yang budak-budak tengah panjat grill kan. So saya rasa macam takut nak letak anak kan. Tapi bila saya fikir-fikir, kalau saya letak dia dekat, masa tu dia dah daftar sekolah biasa kan. So kalau saya letak dekat sekolah biasa, dia tak boleh nak kawal diri dia. Dia masih memusir berjalan. So macam mana dia nak belajar? So saya ambil keputusan, saya letak dia dekat PPKI. Masa tu apa yang bermain dalam fikiran Puan bila buat keputusan untuk hantar Izalia ke pendidikan khas tu? Bagi saya, hari pertama dia mendaftar di sekolah biasa, SK Simpang. Saya tengok dia berjalan dekat depan dekat whiteboard, dia pusing kan. Cikgu-cikgu pun tak boleh buat apa. So saya rasa macam kawan-kawan pun tengok dia macam pelik. So saya rasa yang terbaik tu saya hantar ke PPKI dulu, sebab dia tak boleh nak bercakap. So macam mana saya terfikir, macam mana dia nak pergi kantin beli makanan kan. Tu yang saya rasa terbaik, saya hantar dia pergi PPKI dulu. Untuk dia biasakan diri dengan kawan-kawan, dengan orang luar yang dia tak pernah jumpa sebelum ni kan. So dia biasakan diri. Lepas tu baru saya tengok macam mana dia punya perubahan dia lah. So, saya pun rasa ibu bapa yang lain pun perlu ada mentaliti yang sama kan. Kalau macam ada anak-anak yang berkebutuhan khas yang dicadangkan untuk masuk ke program pendidikan khas integrasi, tidak bermakna bila masuk ke pendidikan khas tu anak-anak itu potensi ini tidak akan potensinya akan terbantu. Jadi Izalia ni sebenarnya menjadi contoh yang terbaik. Maknanya walaupun masuk ke program pendidikan khas, tapi dia tidak menghalang individu tersebut untuk berjaya ke peringkat yang lebih tinggi kan. Jadi tadi Puan mungkin sudah sentuh lah beberapa cabaran yang Puan hadapi untuk nak membesarkan seorang anak yang mengidap autism ni. So apakah cabaran-cabaran lain yang Puan nak kongsikan bersama dengan ibu bapa, apa yang telah Puan lalui ataupun cabaran apakah yang Puan lalui semasa membesarkan Izalia ni? Cabaran dia, saya dengan suami macam, sebab Izalia dia banyak bergerak. So dia ada kakak setahun tua daripada dia. So macam kakak dia banyak suffer lah kan, sebab banyak perhatian saya tumpukan dekat dia. So masa tu suami saya pun outstation kan. Macam saya dengan Izalia, kalau saya dengan dia saja, dengan kakak dia saya tak bawa keluar dia pergi shopping mall. Saya takut sebab saya tak boleh nak kawal dua orang kan. Sebab dia akan cuba melepaskan tangan saya, genggaman tangan saya kan, sebab dia nak berjalan. So macam bagi saya kalau nak pergi berjalan mana, saya kena tunggu suami saya balik. So saya pun dekat kawan-kawan saya tak bagi tahu anak saya autisme. Sampailah Izalia darjah 6, baru saya tunjuk anak saya ni autisme, saya kata kan. Sebab saya rasa macam benda ni macam apa, bagi saya macam kesalahan lah. Saya terfikir, kenapa kita diuji macam ni kan. Ada orang yang mungkin ibu bapa yang jenis tak kisah anak kan, anak dia elok kan, tapi macam kita macam ni tapi kita diuji dengan anak macam ni kan. Saya takut nak bawa dia pergi mana, sebab dia jenis nak berjalan, saya memang tak boleh kawal. Saya sampai macam tak boleh nak buat apa-apa, saya tak boleh nak kerja kan. So kita terpaksa berhenti kerja macam tu kan, untuk bagi tumpuan lah pada dia. Tapi bagi saya benda tu kita kena redha lah kan, apa yang Allah dah bagi kan kat kita kan.
Pengorbanan yang Puan telah buat tu berbaloi lah melihat pada apa yang Izzah sudah capai pada ketika inilah. Tapi saya bersyukur sebab dia masih mal kan. Dia sampai tahap macam ni dia boleh berdikari sendiri. Saya tengok ada orang yang mungkin diuji dengan anak yang lebih teruk. Sampai umur dah besar pun masih terpaksa layan macam anak-anak kecil kan. So bagi saya bersyukur lah macam ni. Mungkin bercerita tentang cabaran membesarkan anak-anak yang mempunyai masalah autism, tak kisahlah mild ke moderate ataupun severe. Semestinya ia memberi kesan emosi lah kepada ibu bapa ataupun penjaga yang membesarkan anak-anak yang mempunyai masalah autism ni. So apakah masalah kesan emosi yang biasa kita jumpa lah di kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang mengidap autism. So memang banyak cabaran lah macam Puan Zarina cakap tadi. Yang pertama sekali kita panggil stigma lah. Stigma tambah macam autism ni tak nampak yang anak tu lain. Macam Down syndrome, orang tengok, semua orang macam dah tahulah Down syndrome kan. Jadi orang tengok, oh ni Down syndrome. Tapi kanak-kanak autisme dia nampak macam biasa. Jadi kadang macam orang lain tengok, pasal budak ni buat perangai macam ni, nampak macam budak biasa je, dia nakal ke. Jadi ibu bapa pun rasa malu, rasa segan. Tu macam Puan kata nak bawa keluar pun macam nanti ada buat hal kan. Jadi itu salah satu cabaran lah yang banyak ibu bapa cakap. Lepas tu lagi satu yang Puan sebut pasal yang berhenti kerja. Memang banyak ibu-ibu sakit saya yang terpaksa berhenti kerja. Tambah kalau yang autisme yang lebih teruk dan mungkin ada ADHD lagi. Kalau lagi orang kata lagi teruk, kalau yang autisme yang severe autism yang lebih teruk, yang ada cedera diri, yang tantrum yang teruk. Jadi itu memang kadang memang sebab perlu sepenuh masa ada orang jaga. So memang itu antara tekanan yang berat lah yang dihadapi. Saya ada pesakit yang memang sampai kedua-dua ibu dan bapa dia tak boleh bekerja. Ibu dia memang tak bekerja, tapi ayah dia pun tak boleh bekerja macam kata tetap. Sebab anak ni dah besar, dah remaja dan agresif. Jadi ibu dia tak boleh handle seorang. Jadi ayah dia tak boleh nak kerja. Kalau dia pergi kerja, nanti mak dia akan call minta ayah dia balik. Jadi dah lah tak boleh kerja. Jadi timbul masalah keuangan pula. Jadi banyak cabaran lah yang kita lihat ibu bapa kepada anak-anak yang autism hadapi. Dan ada yang bukan semua, ada yang boleh sampai menghidap kebimbangan atau keburungan disebabkan oleh tekanan-tekanan yang dihadapi inilah. Terutama kalau mereka yang rasa macam tak ada sokongan, tak ada orang untuk bantu, yang tu lagi tinggi risiko untuk menghadapi tekanan emosi lah. Jadi itu antara cabaran-cabaran lah saya rasa menyebabkan tekanan emosi itu timbul lah. Jadi apakah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ini untuk mengurangkan tekanan-tekanan emosi yang dihadapi kesan daripada membesarkan anak-anak yang mempunyai masalah autism seperti ini? So antara yang mula sekali saya cakap pasal stigma lah kan. Stigma autism tu. Jadi salah seorang ibu dari salah seorang pesakit saya, so dia cakap saya, dia embrace autism tu. Jadi anak dia severe autism so sekarang dah dewasa pun masih cakap berapa patah je. Memang perlu pemantauan penuh masa. Tapi dia orang keluar, dia orang pergi road trip, dia orang pergi holiday, dia bagi anak dia pakai vest, I'm autistic. Saya anak autisma. Jadi orang tengok pun okay, orang pun faham kalau
mungkin perangai dia luar biasa. Dan kadang orang bertanya, oh autisma ni apa? Kadang orang tak tahu autisma tu apa. Oh macam ni gejala dia ke? Jadi dia macam membuka ruang untuk memberi pengetahuan kepada orang lain. Ya, so itu satulah memang sebab memang tekanan tu tinggilah kan. Ya, lagi satu penting untuk ibu bapa ada peluang untuk diri sendiri. At least kejap untuk pergi shopping ke, pergi yalah sorang-sorang mungkin gila-gila lah dengan suami ke ada kawan-kawan atau saudara mara yang boleh bantu sekejap. Jadi kalau tidak duduk rumah, hadapi 24 jam sebab kadang-kadang autisma ni kadang tidur pun lambat kan. Setengah tu tidur lambat, tidur 3-4 jam je dah cukup. Lepas tu tambah dengan hyperactive lagi. Jadi memang sangat stressful lah. Jadi penting untuk terutama ibu-ibu lah yang menjaga anak-anak ni ada masa untuk ruang untuk berehat, untuk ambil masa. Bukan kata tak peduli pasal anak, kita perlu untuk diri kita pun perlu ada masa untuk kita bertenang. Jadi baru bila dah macam pergi rumah kawan jumpa kawan sembang-sembang sekejap, balik kita lebih tenang untuk hadapi keadaan di rumah tu lah. Ya. Selain dari itu sokongan sangat penting lah. Jadi sokongan dari keluarga, dari kawan-kawan. Kalau ada support group, cuma masalah kita di Malaysia ni tambah di bandar-bandar yang kecil macam support group tu, kumpulan sokongan tu tak berapa kuat sangat lah. Tak ada sangat. Mungkin kalau di KL lebih banyak lah kumpulan-kumpulan sokongan yang mana semua ibu bapa yang ada anak-anak autism. Jadi ibu bapa ni boleh berbincang, boleh cuba bantu, saling bantu membantu lah. Ya. Selain itu kita nasihatkan boleh cuba melakukan latihan relaksasi, ya, cuba menenangkan fikiran. Dan kalau sampai tahap ada kebimbangan atau kemurungan, boleh dapatkan rawatan lah. Memang saya ada beberapa ibu pesakit autisma yang menerima rawatan untuk kemurungan, ya, sebab mungkin tekanan dari yang dihadapi, cabaran-cabaran yang dihadapi. Tapi itu kita cuba yang terbaik kan. Memang cabaran tu sangat tinggi, tekanan tinggi, dan semua orang pun boleh sakit. Kemurungan tu sangat kerap kita lihat. Jadi kalau perlu bantuan, dapatkan bantuan. Sebab ada setengah tu dia segan nak dapatkan bantuan. So anak saya ada autism, terus saya pula nak kena datang sini. Itu memang mak sakit cakap dengan saya. Ya, jadi tak apalah. Yang penting kita dapatkan bantuan, dapatkan rawatan, sihat, kita lebih boleh hadapi cabaran-cabaran lah. Ya. Jadi itu antara yang tip-tip yang saya boleh berilah untuk ibu bapa untuk bantu tangani tekanan emosi lah. Tadi Dr. Eni ada sebut pasal support group ataupun kumpulan sokongan lah. Sebenarnya banyak kumpulan sokongan yang di media-media sosial kan. Saya tahu di Facebook ada satu kumpulan sokongan ibu bapa yang agak aktif juga lah, kita panggil Autism Malaysia kan. Di situ even saya sendiri pun banyak belajar di situ kan, banyak perkongsian daripada ibu bapa, daripada terapi, daripada pakar-pakar. So ia adalah satu yang resource ataupun sumber yang sangat baik, terutamanya kepada ibu bapa yang mungkin baru anak dia didiagnosa sebagai autism. So dia tak ada pengetahuan, baru nak mencapai tahap acceptance, penerimaan kepada keadaan anak tu. So, saya rasa itu adalah ruang yang terbaik untuk belajar, untuk nak meningkatkan pengetahuan tentang autism itu sendiri. Dalam masa yang sama, boleh juga mendapatkan, kita panggil tips-tips, cara-cara nak mengendalikan anak-anak autism, terutamanya anak-anak autism yang mempunyai masalah tingkah laku yang agresif dan sebagainya. Okey, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung kita punya sesi perbincangan dan bual bicara inilah. Jadi kalau Izalia ada apa-apa pesanan ke kata-kata akhir yang Izalia nak sampaikan kepada masyarakat
terutamanya spesifik untuk isu autism dan stigma masyarakat terhadap autism ini, Izalia? Okey, pesanan saya pada sesiapa yang ada, pada ibu bapa jelas semua ada anak autism ataupun individu autistik yang macam saya ni, supaya jangan ngalah lah dalam membesarkan anak autism, sebab anak autism ni merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. So kita ibu bapa kena redha lah dengan dan bersyukur dengan apa yang mereka ada dan berikan kasih sayang yang cukup, sokongan yang padu, dan kepada orang luar yang terlibat dengan support group yang menyokong dan mendengar suara individu autistik ni, teruskan bagi sokongan yang padu, sebab Sebab apa? sebab individu autistik ni macam kita jugalah. Macam kita jugalah. Cuma ni dia orang struggle untuk hidup lebih kan. Untuk keluar dari dunia sendiri. Betul. Saya selalu nak tanya soalan ni lah kepada individu yang ada autism ni lah. Okay, Izalia dulu masa awal-awal dia, peringkat kanak-kanak dulu kan, ataupun peringkat awal masuk ke sekolah, Izalia tak bercakap kan, kurang bercakap atau tak bercakap lah. Adakah Izalia pada ketika itu, kalau Izalia boleh ingat, Izalia memilih untuk tak bercakap ataupun Izalia memang tak boleh nak bercakap pada ketika itu? Masa tu saya tak cakap sangat. Aha. Tapi kalau saya cakap pun saya tiru suara daripada TV. Okey. Kenapa? So, saya cuba nak memahami pemikiran orang yang ada autism ni. Kenapa dia tak, adakah Izalia tak boleh nak keluarkan perkataan ke, ataupun tak tahu nak sebut apa ke? Saya tahu beberapa perkataan tapi saya tak boleh nak sebut tu je. Cuma Okey. saya ada masalah yang ekolalia ni, macam dia ulang apa yang orang cakap, dia begitu. Contoh macam saya, bila ada satu TV ni dia cakap satu ayat yang saya pun ikut. Okey. Tapi maknanya selepas itu pelan-pelan Izalia sendiri bina perbendaraan kata, bina ayat sendirilah ataupun untuk nak berkomunikasi seperti mana orang lain. Okey. Ataupun Izalia melihat cara orang lain berbicara ataupun bercakap tu sebagai satu kita panggil acuan untuk Izalia membina sendiri cara berkomunikasi Izalia. Kadang saya tiru apa yang orang sembang, saya pun tiru balik lah. Tapi kalau saya berkomunikasi dengan orang lain, saya guna bahasa macam saya awak. Okey. So, masalah komunikasi adalah salah satu benda kita panggil domain utama lah dalam, ataupun mungkin golongan autistik ni dia orang rasa macam bahasa Melayu ni susah je. Sebab dia orang lebih kepada bahasa Inggeris. Itu pun benda yang selalu kita, saya kata ini pun setujulah, benda yang selalu kita hadapi lah dalam kita bagi kita punya perkhidmatan sehari-hari kan. Kebanyakan pesakit tu, pengidap autism tu, tak kisahlah bangsa apa kan, Melayu, India ataupun Cina, dia lebih mudah untuk menguasai bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Saya rasa mungkin dia pengaruh dari TV tu. Mungkin sebab tengok cerita dalam bahasa Inggeris kan, jadi dia dari situ di pick up lah. Sebab ada juga yang mungkin cakap bahasa lain lah. Tapi yang saya tengok kebanyakannya akan cakap bahasa Inggeris lah. Dan saya nak tanya Izalia, tadi Izalia kata Izalia akan ulang yang percakapan dalam TV tu kan. Adakah sebab Izalia rasa percakapan tu sesuai dengan apa yang Izalia nak katakan? Macam Izalia nak cakap something, itu yang Izalia nak cakapkan. Jadi Izalia ulang yang tu. Kadang saya terfikir juga lah, tapi kadang saya fikir kan nak cakap pun kena pada topik juga lah, bagi relevan situasi. Okay. So Puan Zarina, ada apa-apa pesan terakhir kepada ibu bapa ataupun kepada masyarakat tentang isu autism ni? Pada saya, pada ibu bapa kat luar sana, bagi saya dalam
keadaan kita yang sekarang dah ada internet semua kan. Ya. Bila ada nampak perubahan yang mungkin lain pada anak-anak tu, cepat-cepatlah kita macam cari kan kenapa tingkah laku anak kita macam ni kan. Dan satu lagi bagi saya, setakat yang saya kawan-kawan dekat Facebook semua, bila saya nampak status diorang macam, oh anak saya kenapa ya macam ni, saya akan message diorang, saya kata oh ini mungkin tanda-tanda autistik kan, walaupun kita tak tahu sama ada severe ke mild kan. So saya suruh dia pergi ke hospital lah untuk diagnose terus. Sebab kalau lambat, bagi saya sekarang kalau terlambat macam dah masuk 6-7 tahun tu macam satu kerugian dah. Benda ni dalam 3-4 tahun, umur 3-4 tahun tu dah boleh detect dah. Itu adalah sangat betul lah. Kita setuju sebab pengesanan awal dan kita panggil early intervention program tu adalah sesuatu yang sangat penting untuk memastikan prognosis tu berkesan jangka panjang. Betul. Yang baik lah untuk anak-anak autism ni. Bagi saya sekarang ni diorang lagi bertuah lah sebab sekarang macam Jabatan Kebajikan Masyarakat dia ada wujukan PDK, semua berbanding dulu yang kami terpaksa hantar ke tadika biasa yang susah diorang nak memahami kan kanak-kanak autistik semua ni. Sekarang orang sekarang dia lagi bertuah lah sebab dia ada tadikanya khas untuk golongan macam ni kan. Banyak kemudahan. Sekarang berbanding 10-20 tahun dulu. So dengan kad OKU, dengan apa kita panggil benefit-benefit yang ada dalam kad OKU tu sendiri. Cakap pasal benefit, bagi saya berterima kasih lah dekat kerajaan Malaysia kan sebab wujudkan macam untuk pemegang kad OKU ni, macam Izalia pun walaupun dia masuk universiti, tapi kami masih boleh dapatkan biaya untuk pembelajaran di universiti. Walaupun dia belajar di universiti yang macam swasta lah, macam USAS macam swasta kan. So boleh daripada separuh pembiayaan tu dibayar oleh kerajaan. Melalui JKM? Melalui bahagian universiti. Tapi masa tahun sebelum ni pengajian tinggi tapi bahagian untuk keperluan khas. So itulah, so saya harap ibu bapa di luar sana dapat mengambil iktibar lah tentang apa yang dikongsikan oleh Puan Zarina dan Izalia sendiri. So pentingnya untuk kita membuat penilaian awal, dikesan awal diagnosis dan dimulakan rawatan awal. Dan satu lagi pattern yang kita nampak terutamanya kepada ibu bapa yang mungkin kurang pendedahan tentang autism ni, yang dilambat untuk dinilai. Jadi bila dia dah start masuk PPKI tu lewat, masa umur 10 tahun baru nak hantar PPKI. So maknanya dari segi dia punya perkembangan ataupun progress tu akan lewat lah. Kan mungkin kalau dibawa lebih awal, penilaian awal, rawatan awal dan dimasuk PPKI pun awal, so mungkin progress dia berbeza lah, dia lebih baik lah. Outcome dia lebih baik berbanding lewat. Okey, saya rasa kita telah melalui satu perbincangan yang sangat bermanfaat lah pada petang ini. Walaupun dalam bulan puasa, jadi kita yang dekat-dekat nak buka puasa ni, semua orang masih lagi kita panggil alert lah untuk nak berkongsi, nak bercerita. So terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Eni kerana meluangkan masa, Izalia dan Puan Zarina. Diharap dia akan pada masa akan datang kita dapat bersama lagi lah untuk sama-sama meningkatkan kesedaran dan sama-sama memberikan pengetahuan dan maklumat kepada masyarakat tentang autism ini. Okey, so untuk Izalia, kita di sini, saya mewakili Jabatan Psikiatri Hospital Taiping mengucapkan selamat maju jaya lah kepada anda untuk apa sahaja yang anda ingin buat dalam kehidupan anda. Untuk saya dengar anda berminat dengan animasi, nak buat something yang berkaitan dengan animasi, so kita all the best lah. Kita harap anda Izalia boleh mencapai apa yang Izalia harapkan. Okey, so Puan Zarina pun, saya rasa Puan Zarina telah melakukan sesuatu yang sangat baik untuk membesarkan anak yang mempunyai autism. Mungkin pada ibu bapa yang lain yang melalui apa yang Puan lalui ketika awal peringkat persekolahan Izalia dulu, dia dah putus asa ataupun macam dah tak peduli kan, dan serahkan segala-galanya kepada guru. Tapi Puan
mengambil banyak inisiatif sendiri untuk membimbing Zaila sampai dia mencapai apa yang dicapai sekarang ni lah. So untuk itu kita mengucapkan tahniah lah kepada puan. Okay, so kalau Dr. Annie ada apa-apa kata akhir sebelum kita tamatkan sesi kita pada petang ini? Jadi terima kasih kepada Puan Zainah dan Nik Zalia kerana berkongsi pengalaman. Saya rasa paling baik dari kami je doktor-doktor bagi macam ceramah, biar orang yang hadapi masalah yang melalui cabaran ni ceritakan sendirilah. So terima kasih banyak, dan saya harap ibu bapa, siapa-siapa yang mendengar dan melihat kita punya program hari ini dapat mengambil manfaat dan dapat membantu mereka lah, terutama mungkin ibu bapa yang ada anak-anak yang ada autism, dan juga mungkin kalau ada guru-guru ke, jadi mungkin boleh membuka minda mereka lah. Jadi terima kasih kepada Dr. Jalil lah untuk yang organize program hari ini. Okay, so untuk itu sehingga ke sesi perbincangan ataupun perkongsian yang akan datang, terima kasih kerana turut sama-sama dalam perbincangan pada hari ini. Okay, Assalamualaikum. Okay, so